Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Masih lagi tajuk besar kita iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk yang ketiga iaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu kita berhenti pada muka surat 99 pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 23 no. Baik. Jadi masih lagi tajuk yang sama iaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita benar-benar iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya satunya Tuhan. Dalam penafian kita dalam dua kalimah syahadah yang kita ucap setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, iaitu bersaksi bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, hanya Allah. Ilah alif lam ha, ilah Tuhan. Tambah lagi alif lam jadi Allah. Tuhan ini iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nama sebut dengan nama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang utama, kalimah yang nama yang utama ialah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jumpa nanti
Asmaul Husna, iaitu 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang kita akan jumpa di hadapan nanti. Jadi kita menafikan Tuhan lain, hanya pengabdian kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lata, Uzza dan Manat, iaitu kepercayaan orang-orang kafir Quraisy tentang sembahan sebelum kedatangan, sebelum Nabi kita diangkat Rasul, penyembahan Tuhan yang namanya Lata, yang namanya Uzza, yang namanya Manat. Dan setelah Nabi diangkat jadi Rasul juga, masih lagi mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila? Sampai kiamatlah benda ni akan berlaku. Penyembahan, iaitu benda-benda yang kita sebut, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni akan berlaku sehingga hari kiamat nanti. Setelah mana ketika mana disebut hampir-hampir dengan kiamat, ketika tu tak ada lagi orang yang sebut nama Allah. Nanti apabila akhir-akhir dekatnya nak berlakunya gegaran gempa, iaitu hari kiamat, ketika tu tak ada lagi orang nak sebut nama Allah. Ketika tu disebut sahaja nama Allah, mereka berkata macam pernah dengar nama ni. Ketika tu tak ada orang sebut nama Allah. Kalau ada pun mereka berkata macam pernah dengar nama ni. Ketika tu Iblis mencipta Tuhan-Tuhan, dia buat Tuhan, dia mengatakan ini Tuhan. Ketika tu manusia ketika tu menyembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan kekufuran. Ketika tu berlakulah kiamat. Tu bila berlakunya kiamat ni, orang Islam tak ada dah. Di mana dalam mustikah hadis sebut, dalam hadis Nabi sebut, ketika mana dekat nak berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin yang lembut. Angin yang lembut, apabila angin tu terkena orang yang beriman, maka mati. Orang beriman akan menghidup. Angin yang lembut, angin yang halus ni, ketika masuk ke lorong-lorong celah-celah bukit, dihidup orang-orang yang beriman, maka matilah orang beriman. Setelah tu tak ada dah orang yang beriman, tak ada dah orang yang sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah berlakunya kiamat. Maksudnya ketika tu tak ada lah kerosakan umpama angin yang berlalu. Kerosakan yang begitu dahsyat, iaitu hampir-hampir dengan kiamat. Baik. Yang disebut sebagai Tuhan, iaitu Lata, Uzza dan juga Manat. Yang disebut mereka sebagai Tuhan, sembahan mereka, iaitu Tuhan disebut sebagai Tuhan. Namun patung-patung itu sedikit pun tidak ada hak uluhiyah, tidak ada sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut ni Tuhan yang hak disembah, tidak ada sifat-sifat disembah. Sebab apa? Kita pernah sebut dah sebelum ni, sebab Tuhan yang disembah oleh orang yang kafir jahat, orang kafir Quraisy ataupun orang yang bukan Islam, Tuhan-Tuhan yang disembah itu mereka sendiri yang mencipta Tuhan. Mereka sendiri yang mencipta Tuhan, dan mereka sendiri yang buat peraturan, dan mereka sendiri meletakkan Tuhan tu ada kuasa. Tapi hakikatnya Tuhan-Tuhan yang mereka buat tu tak ada kuasa apa. Mereka menyangkakan Tuhan tu melihat, tapi hakikatnya Tuhan tu tak melihat. Mereka menyangkakan Tuhan tu mendengar, sedangkan Tuhan yang mereka cipta tu tak dapat nak mendengar. Bahkan
kadang-kadang Tuhan-Tuhan yang dicipta itu tak dapat nak tolong diri dia sendiri. Tuhan-Tuhan yang mereka cipta itu tak dapat nak tolong diri dia sendiri. Kalau dia jatuh pun tak ada siapa yang boleh, dia tak boleh dia nak angkat diri. Siapa yang angkat? Orang-orang yang mencipta, orang-orang yang menjadikan berhala-berhala itu Tuhan. Maka mereka bagi kuasa, mereka buat peraturan, dan mereka juga menyembah berhala yang mereka cipta sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha bin sultan. Yang bermaksud benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanya nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkan. Yang meletakkan nama, yang menciptakan nama hanya datuk nenek moyang kamu dululah yang buat, dan mereka lah yang meletakkan nama-nama Tuhan tu. Tuhan Latanya, Tuhan Manatnya, Tuhan Uzzanya, mereka sendiri yang meletakkan nama-nama. Pada masa sama, mereka sendiri yang mencipta Tuhan-Tuhan mereka. Sedangkan pada hakikatnya, Tuhan yang mereka cipta itulah menyembah mereka pada hakikatnya. Tetapi terbalik, mereka mencipta Tuhan dan mereka sendiri yang buat peraturan, dan mereka sendiri yang menyembah Tuhan yang mereka cipta. Pelik tak? Pelik. Sedangkan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada tiada, lepas tu ada. Kita sebelum ni tiada, Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Sedangkan sedangkan hak mereka iaitu orang-orang yang kufur ingkar, orang-orang yang menyembah lain daripada Allah, mereka sendiri yang mencipta Tuhan, mereka sendiri yang buat peraturan, dan mereka sendiri meletakkan nama-nama, dan mereka sendiri yang menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka cipta. Terbalik, sedangkan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala sendiri dia yang buat peraturan. Allah cipta kita, lepas tu Allah Subhanahu wa taala buat peraturan dan suruh kita menyembah, hanya menyembahnya sahaja. Tak boleh kita sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita telah menyekutui Allah Subhanahu wa taala, dan tak layak sedikit pun makhluk-makhluk menyembah sesama makhluk. Tak layak sedikit pun sesama makhluk menyembah sesama makhluk. Baik. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu yang menamakannya. Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti. Tak ada bukti apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu lain daripada Allah ada lagi Tuhan, tak ada dah. Itu kita sebut tadi ni, dalam penafian kita sebut dengan penyaksian dua kalimah syahadah, iaitu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kerana apa? Yang hak kita sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya makhluk belaka, semuanya lemah belaka. Apa dalam keadaan benda yang lemah kita nak jadikan Tuhan? Layak tak benda yang lemah untuk dijadikan Tuhan? Maka tak layak kita untuk kita nak letakkan benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan penyembahan-penyembahan kita. Setiap sesuatu yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu uluhiyah, adalah batil, adalah salah. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bergantung, kita berharap, kita bertumpu, kita menyembah, maka itu bukan uluhiyah, sifat-sifat
keagungan, sifat kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak layak benda-benda hak tu, tak layak untuk kita sembah. Sedikit pun tak layak. Kerana apa? Kerana benda-benda yang kita sembah itu benda yang lemah, benda yang tak ada kuasa apa-apa pun. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang bermaksud bersifat Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan, itu kerana bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benar, dan bahawa segala yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang nyata palsunya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Allah SWT beritahu kepada orang-orang yang menyembah lain daripada Allah SWT bahawa yang bersifat kuasa ni hanya Allah SWT yang mempunyai luas pengetahuan, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat ilmunya, mempunyai sifat basarnya, mempunyai sifat samaknya. Mendengar Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan basar kita, tak sama dengan penglihatan kita, tak sama dengan pendengaran kita, tak sama dengan ilmu kita. Sebab apa? Benda-benda yang ada pada kita ni, benda contohnya kita nak mendengar, kita memerlukan kepada suara. Allah Subhanahu wa taala dia tidak memerlukan kepada suara. Mendengar Allah Subhanahu wa taala tak perlu kepada suara. Melihat kepada Allah, kita melihat sesuatu memerlukan kepada mata, memerlukan kepada cahaya, sedangkan melihat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dan sebelum ni, laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu, tak sama kita. Kalau kita kata nak melihat dengan mata, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan mata. Kalau dalam keadaan kita nak melihat, kita nak kena ada cahaya, kita nak kena ada benda baru kita boleh lihat. Allah Subhanahu wa taala tak sama macam kita. Kita nak mendengar, kita berhajat kepada telinga, kita berhajat kepada genggendang dan sebagainya, kita berhajat kepada suara. Kalau tak ada suara, kita tak boleh nak dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat pendengar. Walaupun kita sebut, contoh kita ni sifat pendengar bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mu'tazilah dia sebut sifat bagi semuanya zat belaka. Mu'tazilah, kita ahli sunnah wal jamaah tu bahagi dia ada sifat ma'aninya, iaitu sifat pendengar Allah, sifat penglihatan Allah, sifat kalam, itu sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Mu'tazilah dia tidak ada sifat, semuanya zat belaka. Dia tak mau zat-zat Allah Subhanahu wa taala tu berpisah-pisah di antara satu zat dengan satu zat yang lain. Dia takut jadi berbilang. Kita ada, bukan kita berbilang. Semua yang ada disebut dengan sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkata-kata, sifat tu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada pada zat Allah Subhanahu wa taala tu macam mana? Macam kita sebut tadi ni, laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk, tak sama dengan sesuatu. Jangan kita duk bayangkan, jangan kita letakkan pendengaran Allah, jangan kita meletakkan penglihatan Allah, jangan kita melihat ilmu Allah Subhanahu wa taala kita letak pada makhluk, tak sama. Sebab apa? Sebab kita berhajat. Sebab kita ni berhajat kepada ciptaan-ciptaannya. Contohnya kita nak berjalan, kita berhajat dengan kaki. Kita berhajat dengan bumi. Kita berhajat dengan lamp, cahaya dan sebagainya. Kita nak mendengar, kita kena berhajat dengan suara. Kalau saya cakap tak ada suara, tuan-tuan pun tak dengar. Ataupun penjarakan. Contohnya orang yang bercakap, kita duduk jarak 1 kilometer.
kita takkan dengar suara dia. Maka apa? Kita berhajat dengan benda tu yang dengar, benda yang dekat, jauh suara, cahaya, maksudnya bunyi dan sebagainya, kita berhajat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Maka makhluk-makhluk yang diciptakan sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang mereka sebut sebagai Tuhan penyembahan mereka, seperti Lata, seperti Manat dan sebagainya, mereka meletakkan benda tu makhluk ke benda apa? Benda makhluk. Benda yang mereka bentuk dengan mata, dengan mulut, dengan telinga, dengan tangan, maksudnya apa? Berbentuk, ada persamaan dengan makhluk. Dan benda-benda yang dicipta itu berhajat dengan makhluk dan sebagainya. Maka tak layak untuk kita letakkan sebagai Tuhan tempat pengabdian kepada pengabdian untuk kita sembah, tak layak. Maka yang hak layak yang sebut ialah keagungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersifat Allah dengan kekuasaan dan luas ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segalanya. Walaupun benda tu tak ada suara, walaupun benda tu duduk tempat yang, walaupun benda yang ada tu di dasar bumi sekalipun, semuanya di atas takluk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi? Qadim lagi, sedia kala lagi. Ilmu disebut dengan takluk, ilmu disebut dengan takluk ilmu, iaitu apa? Qadim lagi, sedia kala lagi. Bila sedia kala? Azali lagi. Cuma hak benda-benda yang berlaku tu contoh disebut dengan tanjizil qadim ataupun tanjizil hadis, benda yang hak belum berlaku, dan juga benda-benda yang hak sedang berlaku. Tetapi pada hakikatnya semuanya di atas takluk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi? Qadim lagi, sedia kala lagi. Tu kadang-kadang hak benar. Contohnya hak kita kata malaikat pun mengetahui tentang ajal kita. Contohnya disebut dengan qada dan qadar. Ketika umur bayi itu 4 bulan, ketika mana Allah perintahkan pi ambil dan leluh mahfuz suratan-suratan amalnya, amal baiknya, amal buruknya, matinya, rezekinya, jodohnya telah dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat-malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana? Ketika umur 4 bulan. Malaikat dah tahu dah. Malaikat tahu yang mana? Dalam Lauh Mahfuz. Yang ada tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Tetapi pada hakikat di segi hak sedia kala, malaikat pun tidak mengetahui. Sebagai contohlah ketika mana Nabi Daud alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak melihat malaikat maut. Nabi Daud alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia tu hidup bersama dengan malaikat maut. Dia nak melihat malaikat maut. Ketika mana malaikat maut tu menjema dalam kehidupan dia, pensan dia. Iaitu wajah yang asal pensan Nabi Daud. Lepas pensan, malaikat maut minta supaya diubah, supaya rupanya diubah jadi tak macam hak asal. Ketika tu Nabi Daud sedar, dia hidup dalam keadaan apa? Dia ditemani oleh malaikat maut. Satu ketika Nabi Daud ni sedang mengajak kepada kaumnya, maka malaikat maut beritahu dia tu 3 hari lagi dia akan meninggal. Sebab apa? Malaikat maut ni dia akan tahu tiap-tiap kita semua. Dia tahu tuan-tuan nak mati bila. Ada riwayat mengatakan malaikat maut tiap-tiap hari melawat kita lebih kurang 70 kali duk melawat kita. Tugas dia melawat kita, nak cabut nyawa kita. Maka malaikat maut beritahu kepada Nabi Daud, si anu tu 3 hari akan mati. 3 hari akan mati. Dia tahu malaikat maut. Setelah 3 hari, Nabi Daud tengok duk ada lagi. Selepas seminggu duk ada lagi. Lepas sebulan duk ada lagi, tak mati. Sedangkan tadi malaikat maut kata 3 hari dia akan mati. Maka malaikat maut ketika tu Nabi Daud alaihissalam tanya kepada malaikat maut, kenapa tak mati? Maka malaikat maut beritahu orang tadi apabila dia keluar, dia bagi 3 dinar. 3 dinar. Dia menginfakkan hartanya ke 3 dinar. Maka orang yang dah bagi tu mendoakan dia supaya dipanjangkan umurnya. Panjang umurnya 1 dinar. Kalau kita lebih kurang RM800 lah, kita kata 1 dinar. Maksudnya 800, 2,400 lah ringgit. Maksudnya apa? Didoakan oleh malaikat
didoakan oleh oleh orang yang dia bagi tu supaya dipanjangkan umurnya. Maka dengan 1 dinar tu dipanjangkan umurnya 10 tahun, 30 tahun. Sedangkan hak dalam Lauh Mahfuz tu 3 hari dia akan mati. Dalam Lauh Mahfuz dan catatan malaikat maut tu 3 hari dia akan mati. Tetapi nu hak qada mubram nu, hak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat maut pun tak tahu. Hak malaikat maut pun tak tahu. Yang malaikat maut tahu hanyalah Lauh Mahfuz. Disebut dengan qada muallaq. Qada yang hak boleh berubah-ubah. Tetapi qada mubram hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Kadang-kadang boleh ubah dengan doa kita. Kadang-kadang boleh ubah dengan silaturahim kita. Kadang-kadang boleh berubah dengan sedekah kita. Tu banyak sedekah. Malam ni pun banyak dalam tabung. Lagi banyak lagi panjang umur kita. Mudah-mudahan lah, dengan syarat kalau kita bagi kepada seorang, minta dia doa kat kita. Barakallahu khairan katsira, minta doa. Doa pada orang yang kita beri, minta doa Ustaz ni. Ni saya bagi ni tolong doa Ustaz. Mintalah doa apa? Minta orang doa dekat kita. Supaya apa? Supaya dipanjangkan umur kita. Begitu juga dengan amalan-amalan yang kita sebut sebelum ni. Walaupun malaikat menulis setiap kebaikan kita, walaupun malaikat menulis setiap keburukan kita, malaikat dah tahu dah. Malaikat tahu. Malaikat tahu ni apa yang ditulis oleh malaikat belah kanan, belah kiri kita, semuanya malaikat tahu belakang. Tetapi di akhirat besok, amalan-amalan yang ditulis oleh malaikat-malaikat ni yang baik dan juga yang buruk di akhirat, di mahsyar besok, satu golongan yang malaikat akan bagi, akan mereka terima, manusia akan terima belah kanan. Belah kanan ni maksudnya syurga. Satu golongan di dunia diberi di belah belakang ataupun belah kiri. Dan satu buku catatan dilempar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu buku dibagi belah depan ataupun belah kanan, satu buku dibagi belah belakang ataupun kiri, dan satu buku dilempar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, kami melihat dalam buku catatan yang kamu buang tu semuanya baik-baik belaka." Maka Allah berfirman dekat malaikat, dia melakukan bukan kerana aku pun. Dia kerana juga malaikat pun tak tahu. Nak abang kata apa? Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahui bila lagi? Mengetahui disebut dengan qadim, sedia kala lagi di atas pengetahuan Allah Taala. Cuma kita tak tahulah. Cuma kita hanya beriman sahaja, iaitu beriman dengan qada dan qadar, baik dan juga buruk. Cuma kita ni hak benda-benda yang jahat, benda-benda buruk yang kita letakkan kepada Allah. Jangan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Adab kita, akhlak kita. Tu kita sebut selalu, yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang kurang, yang buruk adalah daripada diri kita sendiri. Jadi kita letak tu hak benda yang tak elok, jadi kita letak. Tapi hakikat akidah, pegangan akidah kita semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun orang tanya kita, babi tu siapa yang cipta? Babi tu benda yang tak elok nak? Tak elok. Kita nak jawab macam mana? Walaupun hakikatnya babi ke anjing semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kita nak jawab semua haiwan-haiwan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak kita nak kena jagalah. Walaupun pada hakikatnya yang baik ke yang buruk semua adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kita beradab, berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tukar perkataan kita. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dialah sahaja Tuhan, Tuhan yang sebenar-benarnya. Tak ada lain daripada itu, bukan Tuhan dah. Lain daripada Allah bukan Tuhan. Kerana apa? Ada persamaan. Lemah berharap kepada sesuatu, bergantung kepada sesuatu. Benda yang mereka buat, benda yang disebut dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak layak benda-benda lain untuk dijadikan Tuhan. Untuk kita menafi sekerah-kerahnya, la ashhadu alla ilah.
Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan, tak ada dah Tuhan melainkan Tuhan yang kita abdi, Tuhan yang kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pegangan akidah kita. Dan bahawa segala yang mereka sembah daripada Allah itulah yang nyata palsunya. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya palsu bangka. Patut-patut yang sembah ni patut-patut yang mereka kena sembah manusia lah. Patut-patut ni dok sebaliknya. Mereka buat Tuhan mana? Mereka buat Tuhan Lata. Mereka cipta, mereka buat, mereka bagi peraturan, mereka bagi kuasa, mereka buat peraturan dan mereka letakkan duduk satu kedudukan yang tinggi dan mereka juga sembah. Tapi pada hakikatnya benda ni tuan-tuan, kalau dia jatuh pun tuan-tuan, contohnya benda yang dicipta ni jatuh terguli macam tu, bergolek macam tu, agak-agak benda yang jatuh ni dia boleh angkat dari diri dia sendiri. Ni benda yang hak mereka buat, mereka bentuk, mereka buat segala-gala ni, benda ni kalau jatuh macam tu, dia boleh angkat dari diri mereka sendiri. Dia pun tak boleh angkat diri dia. Sedangkan diri dia pun dia tak dapat nak tolong, bagaimana dia nak tolong kita? Dia mereka yang buat, mereka yang bentuk, mereka yang buat peraturan. Sedangkan benda ni mereka duk sangka, duk tengok, nampak mata tu macam duk tengok mereka, nampak telinga tu macam duk dengar mereka, tapi hakikatnya mereka sendiri pun tak dapat nak tolong diri sendiri. Mereka sendiri pun tak dapat nak lihat diri sendiri. Mereka sendiri pun tak dapat nak dengar diri sendiri. Tak dapat, tak ada kuasa apa-apa. Lemah belakang. Maka tak layaklah kita nak jadikan benda-benda tadi ni sebagai sembahan-sembahan kita. Sedangkan yang kita sebut sebelum ni, keesaan Allah disebut dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir, yang mengurus alam ni tanpa bantuan daripada siapa-siapa. Dalil yang kita sebut ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tu harap yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus alam ni tanpa bantuan daripada siapa-siapa. Dia tidak bergantung, tak berharap dengan siapa, semuanya di atas kehendak. Hanya dia kata jadi, jadilah. Hanya dia kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya Allah kata jadi, jadilah. Tak lain Tuhan tu adalah palsu belaka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi. Keadaan lagi maha kekuasaan. Tu kita selalu kita duk sebut, nak peringat diri kita dalam semayang, kita duk peringat selalu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan yang maha agung. Agung ni ialah tinggi sekali. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kekurangan, iaitu subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya lemah belaka. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala semuanya tertumpu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang ada di atas muka ni semuanya tertumpu, semuanya berharap, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada kuasa apa-apa. Cuma dia suruh kita buat saja, ikut saja syariat. Kita tak ada kuasa apa. Cuma hak kuasa yang kita ada ni sebagai pinjaman sekejap. Allah bagi kita juga ada kudrah, kuasa. Tapi kuasa kita, hak kita ada ni sifat disebut dengan sifat arad yang mendatang saja. Kuasa kita disebut dengan sifat arad ataupun aradi, iaitu yang mendatang sahaja. Allah hakiki, yang sebenar, yang tidak ada permulaan, yang ada akhiran. Selalu kita disebutlah dalam mukadimah sebelum ni kita disebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tu tak tahu apa-apa. Nak abang kata apa? Lemah tak kita? Allah kata kamilah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang pilih kita, yang jadikan kita daripada banyak-banyak benih tu ketika persetubuhan di antara lelaki dan perempuan. Berhenti dia. Berhenti. Kita berhentilah. Berhenti tengah highway, tarik handbrake, tarik handbrake. Tak apa, nanti kita sambung lain lah. Kita masih lagi bicara dalam surah Al-Hajj ayat 62. Nanti kita urai baliklah. Sebab pada masa ni kita diikut SOP hari ni 60 lebih je. 60 lebih hari ni. Di Sabah 51 kan apakah. Jadi kita masih nak kena ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Masih ada. Di Kedah pun masih ada lagi. Kita pakat jaga. Saya ingat cukup dah kadang tu pagi malam ni. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih, kifarah dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi